Assalamualaikum pagi. Anda bersama saya Farha. Selamat datang Farha ucapkan kepada anda ke dalam sistem kuasa. Tahniah kepada anda semua yang telah langgan pakej kuasa. Jadi hari ini Farha akan membantu anda untuk menggunakan sistem kuasa dan bagaimana untuk anda mulakan menggunakan sistem kuasa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke skrin laptop anda. Okey. Jadi untuk permulaan, anda perlu login dulu. Jadi untuk login, anda boleh pergi ke dalam Google, kemudian anda boleh search kuasa.io. Kemudian anda akan nampak ke homepage kami. Jadi boleh nampak button di atas sebelah kanan sekali, warna kuning, login sekarang. Jadi boleh tekan di situ dan ini adalah homepage untuk anda masuk. Jadi ini adalah login form, so anda boleh masukkan email dan masukkan password yang anda telah daftar. Anda boleh masuk ke dalam sini dan masukkan password yang anda telah set up. Jadi bila dah berjaya login, anda akan nampak, tada! So ini adalah dashboard untuk kuasa. Jadi untuk permulaan, Farah akan terangkan kepada anda dalam sistem kuasa kita ada 3 jenis kuasa. Yang pertama adalah kuasa blasting, kedua kuasa CRM dan ketiga kuasa sale. Jadi kalau anda first time login, so anda boleh nampak dashboard kita adalah kuasa sale. Jadi sebelum Farah nak start, Farah akan bantu anda untuk belajar kuasa blasting dulu. So anda boleh pergi sebelah kanan, bahagian hujung kanan sekali. Anda boleh nampak ada ikon dekat situ, titik dekat sini adalah untuk anda pilih choose your kuasa. Maksudnya ini adalah fungsi-fungsi di dalam kuasa yang kita ada dalam fungsi kuasa. So anda boleh tengok dalam kuasa kita ada 3 function yang macam Farah katakan tadi, kuasa sale, CRM dan blasting. Jadi Farah akan bantu anda untuk start menggunakan kuasa blasting dulu. So boleh tekan button kuasa blast dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. So anda perlu tunggu sebentar dan dia akan tada, so dia akan keluar kepada fungsi yang pertama iaitu kuasa blast. Apa yang anda perlu lakukan? Bagaimana anda nak start untuk blasting, untuk broadcast. So first step yang anda perlu ada adalah pasti tentunya anda perlu ada database. Maksudnya nama, nombor telefon dan email customer anda. Jadi Farah akan bantu anda untuk ajar macam mana untuk start guna. So first kali anda perlu pergi ke bahagian contact, kemudian anda pilih manage tag. So tag, okey, apakah maksud tag? So maksud tagging ni adalah bermaksud macam anda ada file dalam komputer, dia ada beberapa folder yang membahagikan database anda. Jadi tagging ni sama seperti dalam file, maksudnya anda nak bahagikan database anda dalam beberapa file yang berbeza untuk anda blasting lah. So jadi mula-mula sekali kalau anda pergi dekat tag, kalau anda first time login, dia akan kosong. Tapi dekat sini dah ada sebab Farha dah masukkan. Jadi kalau kat sini kosong, anda boleh pergi ke bahagian add tag. Kemudian dekat sini anda boleh masukkan nama tagging. Jadi kami sarankan untuk anda elak gunakan simbol ataupun simbol koma apa semua tu. So anda boleh elakkan. Anda hanya boleh letak nama, huruf ataupun numbering sahaja. So boleh letak dekat sini. Contoh Farah nak letak hari ni nama tag ni adalah customer baru. So boleh letak customer baru. So tekan add new. So nanti dia akan keluar di dalam inilah customer baru. So ni yes, atas ni. So kalau anda tengok kat sini kontak masih kosong. Maksudnya kita belum masukkan lagi data customer. Apa yang kita perlu lakukan seterusnya adalah anda perlu masukkan data ke dalam tagging tersebut. So dekat sini anda boleh tekan bahagian sini. Ada join text. So dekat sini anda boleh lihat kosong lagi kerana belum lagi ada untuk data yang anda masukkan. Jadi anda boleh pergi ke bahagian add new. Kemudian anda ada pilihan untuk masukkan data customer anda sama ada melalui manual satu persatu ataupun lagi senang kan kalau kita masukkan secara menyeluruh banyak terus. So anda boleh import with CSV. So kalau add new ni macam biasalah straightforward. Letakkan nama, email, nombor telefon, pilih country code dan juga tagging. So bila add new, nama customer tu akan masuk. Contohnya Farha letak nama Suhada. So email dia, contoh, ni email untuk tujuan demo sahaja. Email ni tak wujud pun. Jadi cik tak perlu ikutlah. Nanti tiba-tiba ada yang nak ambil sebagai database kan. Okey. So Farah pilih Malaysia dan nombor telefonnya
Farah letaklah contoh nombor dan add new. So dia akan masuk ke dalam tagging. Yang ini untuk manual lah. So dia akan keluar dekat sini. Okay. Tapi macam mana nak masukkan secara bulk? Macam Farah katakan tadi, anda boleh import with CSV. So import with CSV ni, kami dengan baik hatinya dah sediakan template untuk anda download dan anda guna saja ikut format yang kami sediakan. So bahagian ni nampak di bahagian merah ni, click here to download sample CSV file. So anda boleh tekan dan dia akan auto download dan anda boleh tekanlah buka file ni dan anda boleh lihat di dalam file ini. Sebentar, Farah bantu anda untuk lihat file. Ini dia file dia. So dalam file ni anda boleh tengok kita dah sediakan format, beberapa format dia. Okay, kita ada bahagian kolom A adalah khas untuk customer punya name, bahagian B untuk email dan bahagian C adalah untuk nombor telefon. Macam mana? Farah selalu dapat soalan. Tapi macam mana kalau saya tiada email customer tersebut? Jangan risau. Untuk email, kalau tiada email, anda boleh kosongkan sahaja. Nanti sistem akan detect email dummy lah. So, tak ada masalah. Anda boleh upload customer tersebut walaupun tiada email. Jadi, anda perlukan, yang penting anda kena ada nama dan nombor telefon lah. So, nombor telefon dekat sini, anda boleh letak 60. Jadi, contoh kata, kalau ada nombor telefon yang tak lengkap, anda boleh formatkan dia. So, untuk format tu semua, anda boleh contact dengan tim kami lah kalau untuk bantuan lanjut. So, lepas dah siap macam ni, contoh dekat sini, dua-dua orang ni, customer Farah, dua-dua tak ada email. So, Farah boleh save. Farah boleh save dekat CSV ni. So, save lah. Okay, tekan save and then Farah pergi balik. So, ini adalah kontak V63. Jadi, Farah pergi balik dekat dalam sistem kuasa. Okay, kalau anda boleh tengok kat sini, choose file. Maksudnya, masukkan sahaja file yang tadi kita dah buatlah untuk sistem CSV ni. Jadi, nampak dekat sini ada kontak 3. So, masukkan file tersebut dan boleh pilih country code. Kalau customer tu ada banyak nombor, maksudnya daripada Brunei, Singapura ke, tak perlu pilih. Tapi kalau dia memang customer daripada Malaysia, boleh tekan Malaysia dan tekan add now. So, bila anda add now, data-data akan dimasukkan. So, ini adalah import file. Maksudnya, ini adalah reporting lah. So, masa tuan puan masukkan data, dia akan ambil masa untuk masukkan data tersebut. So, ini adalah file report. Report yang mengatakan kontak anda telah dimasukkan. So, anda boleh refresh. So, nanti dia akan tulis kat sini masih pending sebab dia masih tengah masuk lah. Dan bila dia dah berjaya masuk, kita pergi dekat customer baru ni. Dan kita refresh. Okay, untuk tengok balik sama ada kontak tersebut dah berjaya masuk ke belum, anda boleh pergi ke kontak. Pergi ke import file. Dan boleh nampaklah kat sini, settle. Maksudnya dah berjaya. So, pergi balik dekat manage tag. Pergi ke customer baru dan tada, dah masuk dah customer tadi. So, customer anda dah berjaya dimasukkan. So, step seterusnya, kalau customer anda dah berjaya dah masukkan dalam tagging, anda perlu connectkan WhatsApp anda dengan sistem kuasa. Jadi, caranya sangat mudah. Anda hanya perlu pergi ke setting. Kemudian anda pergi ke bahagian WhatsApp integration. So dekat bahagian WhatsApp integration ni, anda perlu linkkan device anda ke dalam sistem. Kalau anda boleh tengok dekat sini, Farah dah ada masukkan device. Jadi Farah nak tunjuk balik. So Farah delete semula. Okay. So kalau anda first time login, anda baru masuk dan anda akan tengok kosong dekat sini. So anda perlu tekan add new device. So caranya adalah mula-mula pergi ke bahagian setting, bahagian bawah ni setting. Kemudian pilih WhatsApp integration di bahagian bawah ni. Dan anda tekan add new device. So masukkanlah nama phone WhatsApp anda. So kalau ada anak tim yang macam tim-tim lain, ada device lain, boleh letaklah nama mereka. Contoh, Farah letak sini nombor phone Farah. Dan remark dia adalah Farah Kuasa. So, dekat sini multi device pastikan anda pilih yes lah. Maksudnya anda dah update WhatsApp anda. So, memang kena pilih yes. Dan tekan add now. So, dia akan tulis successful device added dan disconnect. Disconnect ni maksudnya apa? Maksudnya anda belum lagi scan QR code di dalam WhatsApp bersama dengan sistem kuasa. So, sekarang ni Farah dah ada phone dekat tangan Farah. So, Farah akan buka sahaja
WhatsApp. Okey, dekat WhatsApp, bila anda buka, okey, anda nampak ni WhatsApp, ni WhatsApp yang Farah buka. Sebentar Farah tukar skrin. Okey. Lagi nampak kan? Okey. Dekat dalam WhatsApp, so macam mana saya nak linkkan dengan WhatsApp saya? Mula-mula anda pergi dekat WhatsApp, kemudian anda tekan button atas sebelah kanan ni, dia akan keluar link device. So tekan link device, kemudian dia akan keluar dekat sini untuk scan link device lah. Jadi anda boleh scankan device anda dekat sini dengan caranya tekan link device warna hijau ni. Jadi dia akan nampak, akan keluar sini dan anda perlu scan QR code di sini. Jadi, Farah pergi balik ke dalam sistem. Okey. Jadi anda pergi dekat, nampak ni, scan QR. Kemudian kod ni anda scan lah. Di dalam phone ni anda scan dekat QR. So macam Farah scan. Okey. Jadi saya dah scan. Dia akan ambil beberapa second juga untuk scan. Okey, dah berjaya. So nanti dia akan keluar seperti ini. Kalau dah berjaya, dekat situ dia keluar aktif. Kalau boleh nampak. Okey, nampak tak? Okey, boleh nampak ya. Aktif. So dia akan keluar dekat situ aktif, maksudnya WhatsApp anda dah berjaya di connect lah. So anda boleh tengok dekat situ. Anda boleh try refresh semula dalam setting. Alhamdulillah. So dia boleh kat sini dah tulis authenticated. Maksudnya dah berjaya di scan lah. So boleh pergi balik dekat WhatsApp integration tu. Dia akan tulis connected. Jadi, anda dah bersedia untuk blasting. So, step seterusnya, first tadi kita dah masukkan kontak, kedua kita dah scan QR code, dan yang terakhir sekali adalah copywriting. So, nak hantar mesej macam mana? Jom start blast. So, anda boleh pergi ke bahagian kiri ni, pergi ke bahagian broadcast dan tekan new broadcast. So dekat new broadcast ni, anda tekan WhatsApp, gambar icon WhatsApp. Kemudian anda masukkan campaign name. Campaign ni maksudnya adalah campaign apa yang anda nak gunakan untuk dalam sistem. So contohnya anda nak blasting hari ni untuk produk promo bulan Ogos. So boleh letak promosi Ogos. So contoh, ini sebagai contoh Farah buat. So tekan create new campaign. Dan dekat sini, kami dah sediakan kepada anda template copywriting contoh untuk anda gunakan dalam sistem. Jadi ada beberapa yang Farah dah add new. Kat sini kalau anda nak buat yang baru, letakkan nama. Contoh nama template anda nak buat template baru. Contoh, promo Ogos. Okey, letaklah ayat. Hai, saya Farha. Contoh, ini sebagai contoh ya, Farha buat. Dan kategori ni maksudnya adalah anda boleh folderkan untuk copywriting ni. Contoh letak new one. So, kita tekan add new. So, dia akan masuk dekat sini free template, sebelah sini new one. New one ni maksudnya yang tadilah kita buat sebagai folder tersebut. So, itu kalau anda nak buat baru. Tapi kalau anda nak gunakan template kami, anda boleh tengok dekat sini. Contoh, from follow up untuk upsell, kita dah ada ayat dia. Hai, Assalamualaikum, Tania. Kita ada ayat dia, so anda boleh gunakan sahaja. So, tekan use this template. Dan anda boleh pilih tagging mana yang anda nak blasting. Contoh macam tadi, Farha nak blasting kepada customer baru. So, Farha tekanlah ada 2 orang. So, tick dekat sini dan tekan next. Dan dekat sini adalah last step ya. Sebelum kita blasting, kita akan review balik copywriting yang kita nak hantar. Contoh dekat sini, ni contoh yang copywriting Farah pilih tadi untuk follow up customer. Hai, Assalamualaikum. So, kita boleh edit lah dekat sini. Dan kita boleh personalize name. Personalize name ni maksudnya untuk bagi contoh anda nak hantar mesej dan keluar nama customer tersebut. So, formatnya adalah ini dia. Ada tanda format ini. Anda letakkan di mana yang anda nak gunakan. So, kalau contoh anda nak buat baru, personalized name, dia akan keluar bahagian bawah sekali. So, anda boleh kopikan dia dan letakkan contoh anda letak Tania name. Contoh nanti dia akan keluar Tania Abu, Tania Humaira. Dia akan keluar nama orang customer database tersebut lah. Macam tadi, Farah letak nama Suhada. Jadi, dia akan keluar Tania Suhada dan terima kasih saya ucapkan kerana membeli. So, boleh letak lah. Dan bold text ni macam biasa. Macam sama dan macam WhatsApp. Ada letak tanda simbol macam ni kalau anda nak mesej anda tu dihantar dengan highlight yang tebal lah, bold text. Seterusnya, anda juga boleh masukkan media. So, maksimum gambar yang anda boleh masukkan adalah saiz
MB. Dan pastikan formatnya adalah JPG, JPEG dan PNG sahaja. Jadi contoh Farhan nak blast gambar, so tekan dekat sini. So Farah katakan Farah nak masukkan gambar ini. Okay, evolusi. So Farah boleh letak dan boleh pilih please choose device. So pilih tadi Farah scan dengan Farah kuasa. So Farah tekan Farah kuasa. Dan dekat bawah ni anda boleh testing lah. So Farah contoh Farah nak hantar ke nombor telefon. Contohlah kalau anda nak testing, nak hantar ke nombor telefon anda boleh gunakan function untuk testing. Jadi contoh macam dekat sini Farah nak test dekat nombor Farah sendiri. So boleh test. Kita test send. Okey, pastikan depan ni ada nombor 6. So format dia kena ada 6 di bahagian depan. Kalau tak, dia tak sampai. Okey, so ada 601. So ya, dia terus masuk ke dalam WhatsApp Farha. Dia keluar terus. Sekejap, Farha share screen. Okay, anda boleh tengok dia keluar terus nombor tadi yang kita WhatsApp tu. Assalamualaikum name. Okay, sebab apa dia tulis name adalah sebab ini adalah contoh untuk testing hantar sahaja. So, anda boleh test lah sebelum anda hantar mesej tu. Anda boleh testing ke nombor telefon anda sendiri. Dan dia akan keluar copywriting yang anda dah blast. So, anda boleh tekan, kalau dah settle semua, anda boleh tekan send untuk hantar. So, itu adalah untuk anda blasting. Dan kalau kata contoh, anda nak schedulekan mesej ni, boleh juga. So, Farah tunjukkan cara untuk schedule. Lihat di belah atas ini, anda nampak tulisan schedule ini. So, tekan schedule dan anda boleh set lah. Contoh, Farah nak buat hari esok, tarikh dan jam berapa lah. So, dan boleh buat status dia on. Kemudian anda boleh testing untuk send. Dan anda boleh tekan schedule now. Schedule now ni maksudnya, dia terus hantarlah untuk esok. Jadi untuk esok dia akan schedule pada hari esok lah baru akan dihantar. Tapi kalau tak nak, boleh buatkan off dekat sini dan tekan send terus. So pilih, macam biasalah tadi pilih device, letak gambar dan anda boleh terus tekan send. So dah berjaya dah, anda dah blast kepada customer anda. So anda boleh tengok kat sini untuk view full report. So anda tekan view full report, dia akan keluar dekat sini berapa yang anda dah blast. Contoh ada di sini 1 mesej yang berjaya dihantar dan mesej fail ataupun tengah sending lah. So estimate untuk satu mesej bersamaan dengan 1 minit. Jadi kalau kat sini satu mesej dia 1 minit lah baru akan disampai. So anda turun bawah sikit, anda boleh nampak activity report. Nama customer dan tarikh bila dihantar. Kalau macam kat sini status dia sending, maksudnya dia dalam proses untuk dihantar lah. Jadi kalau kata dia dah berjaya, dia akan tulis complete. Jadi untuk SMS dan email sama seperti di WhatsApp juga. Template yang sama juga. So untuk seterusnya Farah akan ajarkan anda cara untuk kita pergi ke kuasa sale. Jadi sama juga di dashboard, anda boleh pergi bahagian kanan atas ini, anda boleh tekan dan anda choose kuasa sale. So, kita akan pergi ke page kuasa sale pula. So, di dalam kuasa sale ni, anda boleh nampak ini adalah dashboard kita. So, anda boleh nampak kat sini, boleh add first product. So, kat sini ada contact, lead generation, order, marketing, product, reporting dan tutorial. So, untuk first timer, kalau anda baru nak mula-mula gunakan, macam mana anda nak buat website anda sendiri dalam masa yang sangat cepat. Dalam masa 10 minit je dah boleh siap. Anda pergi mula-mula sekali ke lead generation. So lead generation ni ada untuk anda buat website anda sendiri. Jadi tekan lead generation. Okey, dalam lead generation ni kita ada beberapa function yang utama. Jadi anda boleh tengok sebelah kiri sekali kita ada build your funnel. So ini Farah sarankan adalah untuk orang yang dah advance lah. Maksudnya yang nak buat website yang lagi advance lagi daripada biasa. Jadi, untuk yang beginner, Farah sarankan anda guna yang sebelah kanan ni. Collect your database ataupun sales your product. Iaitu opt-in dan order form. Jadi, kalau untuk view your funnel, kepada anda yang dah advance sahaja, Farah sarankan untuk anda guna. Jadi, untuk permulaan, Farah nak ajar anda guna untuk sales your product dulu. Maksudnya buat order form, template, landing page untuk anda menjual. Dan sebelah kiri pula adalah collect your database. Bermaksud untuk anda collect database customer anda. Yang form yang tiada buat pembelian lah. Maksudnya kita minta diorang punya nama, nombor telefon dan email sahaja tanpa diorang check outkan produk. Jadi Farah akan mula ajar anda kepada sales your product. So bila anda tekan, dia akan keluar enter campaign name. So, enter campaign ni anda perlu letak lah. Contoh anda nak letak, contoh nama produk anda, kerepek. Jadi, Farah nak letak lah contoh kerepek viral.
Okay, so Farah tekan create page. So dekat sini anda boleh pilih template lah yang kita sediakan. So tekan select. So ini nama tajuk dan anda boleh letaklah sama ada produk anda physical ataupun digital produk. So kalau macam produk makanan yang ada shipping apa semua boleh tag tekan pada physical produk dan anda boleh turun letakkan gambar poster. Contoh dekat sini Farah letak gambar ini ya. Contoh. Kemudian yang ni dia bukan tercrop ya, bukan. Yang ni sebab dia dalam tengah edit. Nanti bila dia live kan gambar dia akan full lah. So tak ada masalah. So gambar banner size ni anda ikut format di bawah. Tak boleh melebihi 200 KB dan mesti dalam format JPEG, PNG ataupun JPG lah. Jadi dekat bawah ni anda boleh letakkan copywriting produk anda. Jadi kalau kata anda tak ada idea macam mana saya nak gunakan anda jangan risau. Kami sediakan template. Yeah. Anda pergi tekan dekat atas ni dulu. Okay. Anda jangan tekan lagi dekat sini kalau anda nak keluarkan template. Anda tekan contoh anda tekan mana-mana belah luar. So anda boleh nampak dekat sini ayat template. So icon template ni anda tekan. So anda boleh pilih. Kita ada sediakan 3 template contoh ayat yang anda boleh gunakan untuk website anda. Jadi Farah pilih template yang pertama. So ini adalah untuk contoh special cupcake. Maksudnya ini adalah contoh lah kami sediakan. So anda boleh letak contoh kerepek viral untuk tempahan. So tukar sahaja dan boleh tukarkan ayat di sini. Kat sini kita dah sediakan template, gambar. Macam mana tak gambar, testimoni. Okay, dan bawah dia ayat bawah dia. Dan bawah ni anda boleh letakkan choose your product. Contoh dalam ni Farah ada letak produk ni anda perlu add produk dulu lah. So anda kalau cara untuk add produk, anda boleh pergi ke bahagian produk dan add produk. So add produk anda masukkanlah contoh kerepek viral. So apa description produk anda? Contoh kerepek yang pasti ketagih. Contoh. Ni contoh ya Farah letak. So letakkanlah gambar. Farah tak ada gambar kerepek ni tapi Farah letak ya gambar ni contoh. Sebagai contoh gambar, letak gambar Tuan Fadi. So pricing. Contoh harga asal. Harga ni adalah RM30. So Farah letak harga promosi dia adalah RM20. So dia akan nampak ada harga promosi lah. Tapi kalau harganya sama anda letak dua-dua harga sama lah RM20. So stok ada dalam 100 stok. Dan tagging dan shipping ni anda boleh set up berapa berat dia. Contoh yang ni 1.3 kg lah. Ataupun ada variant, ada color ataupun ada sizing. Tapi yang ni Farah tak ada, so tekan save. So dia akan keluar dekat sini. Yes, ada kerepek viral. Yang ni dua bawah ni cupcake online dan kelas online ni Farah dah pernah buat sebelum ni lah. Sebab tu dia keluar. So pergi balik ke bahagian lead generation tadi. Okay, kalau contoh kita dah terkeluar, macam mana kita nak cari balik mana kita dah create tadi. So pergi dekat listing. So listing adalah list order form ataupun opt-in form ataupun website yang anda telah buat lah. Semua akan keluar dekat sini. So anda boleh tekan balik bahagian edit. Dan anda boleh nampak, kita masuk balik dekat tadi, physical product. Masukkan balik gambar tadi dan headline dan copywriting template yang anda pilih. Anda boleh letak add product. So add product boleh choose tadi kerepek viral. Kemudian anda boleh letak purchase limit. Contoh tadi ada 100 stok. So anda nak jual dalam 50 je lah dulu. Saya nak letak 50. Kemudian anda boleh set shipping. Jadi untuk set shipping ni, anda kalau free shipping boleh letak free shipping, flat shipping ataupun flexible rate. So kami boleh linkkan dengan Easy Parcel. Jadi anda boleh linkkan dulu dengan Easy Parcel untuk kalau anda gunakan Easy Parcel ataupun anda boleh manually buat shipping mengikut berat. So macam ni Farah letak flexible shipping dan Farah dah buat ikut berat untuk Ninja Bag ataupun post laju. So tick sahaja untuk livekan page tersebut dan tekan update dan publish. Senang kan? Tak sampai 10 minit pun dah siap dah website kita. So, mana nak dapatkan link website tu? Anda boleh pergi bahagian atas ni dan anda boleh nampak ada link website kita. So, kita tekan. Tada! So, inilah website kita dengan masa lebih kurang 5 minit dah siap dah template apa semua. Dah boleh membeli dah pun. So, anda boleh nampak kerepek yang pasti ketagih. Ini ada description kita letakkan. So, anda boleh try testing lah untuk beli dan customer mana pun dah boleh start beli dah dengan link ni lah. So ini adalah untuk order form. Jadi yang kedua Farah akan ajarkan cara untuk anda buat opt-in form. So dekat opt-in form ni
anda boleh tekan collect your database. Contoh OpInform ni contoh macam kalau anda buat insurans ataupun anda just nak database customer sahaja yang tak nak orang beli terus, maksudnya nak orang isi dulu data, so anda boleh letak. Contoh yang ni Farha nak letak kelas lah, kelas online. So Farha nak buat kelas online, so Farha create page. So Farha nak data siapa yang berminat. So untuk OpInform kita ada 4 jenis template yang kita sediakan untuk anda. So anda boleh pilih. Jadi Farha nak guna yang paling basic dulu. Okay, Farha tekan select dan masukkan poster. Okay. So poster, contoh poster yang ni. Dan letakkan copywriting. Dan anda boleh masukkan lah sama ada contoh anda perlukan email customer tersebut. Required tu maksudnya wajib lah, customer wajib isi. Ataupun optional. Optional ni dia boleh isi, dia tak boleh isi. So kalau dia tak buat yang optional, masa submit tu walaupun dia tak isi email, dia akan terus dihantar juga. So button text, nak letak apa, contoh submit now, daftar sekarang. So boleh letak. Kalau nak tukar bahasa Melayu pun boleh. So kat sini Farha tukar daftar sekarang. Dan footer ni anda boleh letak lah. Contoh anda nak letak ayat macam ni. Yang ni yang biasa punya. So after submit, action after submit ni maksudnya lepas submit nak masukkan data tu dekat mana. Contoh kat sini nak masuk dalam customer baru. So maksudnya data-data customer yang isi form ni dia akan masuk ke dalam customer baru. Lepas tu dekat thank you page pun boleh letak. Terima kasih kerana mendaftar. So boleh tulis lah terima kasih kerana mendaftar. Dan anda boleh letak ayat contoh tekan di bawah untuk masuk link Telegram, WhatsApp ke. So after daripada diorang isi, puan-puan nak mereka masuk ke dalam mana. So tekan update dan publish. So dia akan tulis OpInform create successfully. Yang ni lagi sekejap, tak sampai 2 minit dah siap dah. So dia akan keluar dekat sini dan anda boleh copy OpInform punya link ni. Okay, dan paste kat sini. Inilah dia, link dia. Okay. Nampak macam lain kan? Okay, sebab yang ni Farha dah siap-siap dah buat contoh dia. Anda boleh nampak daftar kelas percuma terhad 50. Yang ni semua kita dah boleh edit dekat slide tadi. Dan ini boleh letaklah gambar. Yang ni gambar sebagai contoh lah. Dan bawah ni ayat contoh nak letak gambar apa. So boleh submit. Customer boleh isi detail mereka dan mereka boleh submit. Jadi untuk link-link semua ni anda boleh pergi balik dekat listing. Dan inilah link URL untuk website anda. Contoh kata macam mana saya nak tukar gambar, saya nak tukar ayat. Jangan risau. Tekan sahaja bahagian edit. Dan anda boleh edit semula data-data tersebut. So itu sahaja untuk lead generation dan OpInform. So Farha ajarkan dulu cara untuk anda gunakan OpInform dan order form dahulu. Untuk build your funnel ni untuk orang yang lebih advance lah. So kalau anda nak belajar yang lebih funnel, lebih advance, boleh masuk ke kelas teknikal kami. Kami akan ajar lebih detail untuk anda. So for now, permulaan macam tadi Farha ajar cara untuk tuan blasting, tuan-puan blasting. Cara untuk tuan-puan sales raw product, buat order form dan buat OpInform. Jadi selepas daripada itu, anda boleh pergi ke bahagian order dan kalau customer ada buat pembelian, dia akan keluar dekat sini lah bahagian order. Dia keluar Jiha, demo. Yang ni Farha buat demo lah. So anda boleh continue untuk shipping dan boleh tengok reporting lah. Contoh reporting, analitik. So anda boleh tengok di bahagian sini dashboard. Hari ni yang Farha ajarkan ni adalah untuk basic supaya anda lebih faham. So last kali, Farha akan bawa anda ke kuasa CRM, function kita yang terakhir. Iaitu kuasa CRM ini adalah untuk anda follow up customer. Jadi macam mana nak gunakan kuasa CRM ni? Sangat senang. Mula-mula anda perlu add project. Okay, jadi project tu apa? Project tu adalah untuk anda, contoh kata, ini Farha bagi contoh situasi lah. Untuk anda mudah faham. Contohnya macam anda ada team sale yang ada lead, contoh nama team sale anda Cik Puan Farha lah. Farha ada team sale, so Farha sendiri ada beberapa lead yang Farha follow up. Jadi anda nak Farha follow up customer ni, tapi nak dalam satu tempat yang lebih mudah untuk follow up. So dia tak adalah bercelaru dan bersepak. So contoh kat sini Farha letak Laila Dropship. Laila ni maksudnya nama team sale tu lah. So contoh kita nak team kita untuk follow up customer, so kita buat project. Okay, so contoh dekat sini, tuan boleh tekan add project, kemudian masukkan nama. Contoh yang ni Farha delete dulu.
Sebab Farha nak bagi contoh kepada anda. Okay, tekan add new, add project. Kemudian anda letaklah contoh nama dia. Anda letak Farha follow up. So Farha akan follow up this customer untuk contact lah. So letak sebagai, kita boleh pilih start from scratch, sell lead, hiring ataupun untuk helpdesk, online store, website design. Dia ada banyak jenis lah. So anda boleh tekan sell lead. Yang biasa guna sell lead. Kemudian tekan create flow. So dia akan keluar macam ni. So dia ada beberapa tagging lah. Lead created, connected, contact yang kita dah buat belajar, yang kita dah contact, yang kita dah hantar price quote, yang kita dah bagi invoice, dan yang dah beli dan yang complete ataupun yang archive. So kita boleh masukkan data-data customer di sini melalui CSV ataupun melalui add new. Kalau add new satu persatu lah. Contoh Farha letak nama customer tu Diana. Diana. Okay. Diana 1. Yang ni untuk tujuan demo saja ya. Jangan ikut ya. Ini bukan free database untuk anda. Okay. Farha letak saja nombor telefon dia. So select tagging. Contoh dia daripada customer baru. So price ni contoh dia berjanji, contoh saya nak jual produk RM20. Dia berminat nak beli. So tekan add now. So customer ni akan kita call lah. So dia akan masuk ke dalam lead crate dalam ini. Tada. So kita boleh tekan dekat Diana ni. Dan contoh tim anda dah buat call. So buatlah, kita boleh letak notes. Dah call. Berminat nak cuba. Dah bagi link. So tulislah dah bagi link. So fungsi ni adalah mudah untuk anda dan tim anda untuk semak semula. So record tu dah ada. Lebih teratur dan lebih mudah untuk anda follow up customer. So dia akan keluar dekat bawah ni untuk all activity. Dan anda boleh alihkan. Contoh ni customer Diana ni dah call. So Farha akan bawa dia ke contact. So contoh kalau dia dah buat pembelian, kita boleh bawa dia pergi ke paid and complete. So kita drag and drop sahaja. Ini kalau satu persatu customer. Kalau kita nak bawa banyak-banyak, boleh, tak ada masalah. Pergi saja ke add contact, tekan import with CSV dan choose file. Macam tadilah kita pilih file yang CSV 6 ni. So kita tekan add now. So nanti customer tu akan masuk. Macam ni lah. So tadi dalam ni ada satu customer, so dia jadi 2. So itu sahaja untuk projek CRM. So caranya sangat mudah. Jadi untuk more details tentang function-function dalam kuasa ni, anda jangan lupa pastikan join kelas teknikal kita every week. Sebab kita akan adakan kelas bimbingan kepada anda. Dan kalau kata anda ada function, maksudnya tak faham, nak function yang lebih advance bagaimana, anda boleh pergi saja ke tutorial dekat sini. Kita memang sediakan tutorial. So dekat dalam tutorial ni kita memang ada tutorial. Macam mana nak guna kuasa CRM, macam mana kuasa blast, macam mana nak guna kuasa sales. Kita dah sediakan tutorial untuk setiap function dalam kuasa. Jadi itu sahaja untuk Farha hari ini. So Farha doakan semoga urusan anda dipermudahkan semudah-mudahnya dan rezeki anda dimurahkan semurah-murahnya. Dan semoga anda boleh dapat gunakan sistem kuasa untuk membantu bisnes anda. Jadi jumpa lagi di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum. Pagi.